Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, apa kabar semuanya teman-teman, saudara, sahabat-sahabat. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul lagi dengan keluarga pada hari ini dan hari-hari seterusnya insyaallah. Moga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kita daripada sebarang masalah-masalah kehidupan kita yang menghambat kita kerana kita berada di rumah bersama dengan keluarga. Moga segala resepi yang disediakan oleh isteri kita, bahkan oleh anak-anak kita, dapat kita makan secara berjamaah insya-Allah. Salah satu di antara cara untuk mendapatkan kebahagiaan ialah solat berjamaah dan juga makan berjamaah. Teman-teman, saudara, hadirin hadirat sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih ada makanan untuk dimakan. Kita tumpang sedih kepada teman-teman sahabat-sahabat kita yang dia pun tak tahu, dia tak tahu apa yang dia boleh makan hari ini. Jadi insya-Allah tahniah kepada teman-teman sahabat-sahabat yang selalu memberikan bantuan kepada orang-orang yang mustadafin, orang-orang yang amat memerlukan, fakir miskin, golongan asnaf dan sebagainya. Perbicaraan kita pada hari ini, tuan-tuan, ialah berkaitan tentang mukjizat Al-Quran. Sekarang kita mendekati Ramadan Al-Mubarak, maka sudah tentu kita berusaha bersiap sedia untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Apakah keistimewaan Al-Quran sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran? Al-Quran merupakan kitab yang terakhir yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya Allah rangkumkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Al-yawm, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu. Kemudian aku ridha Islam itu sebagai agama untuk kamu. Ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat ketiga. Teman-teman sahabat-sahabat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Dalam kita bercuti ini bersama dengan family kita, bacalah Al-Quran. Tidak rugi kita baca Quran, tuan-tuan. Tuan-tuan baca alif, lam, mim, bukan satu ayat. Tapi Nabi sebut apa? Nabi sebut setiap alif itu dapat 10 pahala. Lam itu 10 pahala dan mim juga dapat 10 pahala. 30 pahala, tuan-tuan. Di saat kita berada di padang mahsyar, kita kekurangan pahala, datang pahala-pahala yang disebabkan kita rajin membaca Al-Quran. Maka alangkah seronoknya bila seorang suami mendidik, membimbing istri dan anak-anaknya dalam satu halaqah Al-Quran, dalam satu himpunan bersama dengan keluarga. Ya, suami kondak sebagai leader, pemimpin, membetulkan ataupun tasmik bacaan anak-anak dan juga istri. Ya, seronok, tuan-tuan. Ya, inilah antara salah satu kebahagiaan dalam rumah tangga. Kemudian Allah nyatakan dalam Al-Quran, apakah kehebatan Al-Quran, tuan-tuan? Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Allah sebut di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah sebut di dalam Al-Quran, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kamilah pula yang memelihara. Jadi tuan-tuan jangan risau, sehingga ke hari kiamat nanti Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bertualah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita dianugerahkan Al-Quran, mukjizat Rasulullah. Walaupun baginda kita tak nampak, tapi kita melihat mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan Al-Quran. Ya. Tuan-tuan, seterusnya Al-Quran juga memberikan satu kehebatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya Al-Quran membuktikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu adalah benar. Ya,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Fussilat ayat 42, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Yang bermaksud tidak datang kepadanya yaitu Al-Quran sebarang kebatilan dari arah depan dan juga arah belakang. Ia kitab yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana dan maha terpuji. Tuan-tuan, ini bukan ciptaan Nabi Muhammad, tetapi wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, kita baca elok-elok, kita memahami, kita mentadabbur Al-Quran. Semakin kita banyakkan baca Al-Quran, maka semakin kita melihat beberapa tanda kehebatan Allah, tanda-tanda peringatan di dalam Al-Quran, kisah dan sejarah dalam Al-Quran, bagaimana umat-umat yang terdahulu yang dibinasakan oleh Allah kerana melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kisah dan sejarah, ibrah dan pengajaran banyak terangkum di dalam Al-Quran. Al-Quran mengandungi sains teknologi, mengandungi pelbagai sirah sejarah para nabi sebelumnya, umat-umat yang terdahulu. Kita lihat bagaimana kehancuran kaum Ad, kaum Thamud, umat Nabi Lut alaihissalam, dan umat-umat sebelumnya, umat Nabi Nuh alaihissalam, diceritakan dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan, inilah kehebatan Al-Quran. InsyaAllah tuan-tuan, berusahalah kita dalam PKP ini, dalam kawalan pergerakan ini, insyaAllah untuk kita sentiasa mentadabbur Al-Quran. Kemudian yang seterusnya, Al-Quran itu bersifat universal, bersifat sejagat. Ia sesuai untuk semua peringkat masyarakat dan bangsa tanpa mengira warna kulit, bangsa ataupun keturunan. Orang Eropah boleh baca Quran, orang Amerika, orang Cina, orang India boleh membaca Al-Quran, boleh menguasai Al-Quran. Ya, tuan-tuan. Jadi itu sebabnya Allah tidak melihat kepada rupa paras kamu yang cantik, hidung yang mancung, mata yang bulat, ya, kulit yang putih. Allah tak pandang itu. Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah pandang kepada hati kamu dan juga amalan-amalan kamu. InsyaAllah tuan-tuan, kita masih bercuti sekarang. Teruskan mentadabbur Al-Quran, teruskan membaca Al-Quran. InsyaAllah bersama dengan keluarga di sepanjang percutian ini. Sekian tazkirah ringkas ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.